bawa bantal, lain-lain tempat. Kalau sebahagian diatur dalam bentuk dinar dirham, kita mendapat keuntungan yang sangat lumayan. Ya, saudara-saudari semua akan dapat keuntungan sangat lumayan. Lebih-lebih lagi dalam fokus akan datang, dolar Amerika akan lebih menjulang. Saudara-saudari layari fakta-fakta terperinci ini dalam The End of America, 3 siri dalam YouTube. First series to third series dalam YouTube The End of America. Saudara-saudari boleh lihat fakta-fakta bagaimana dolar Amerika sedang memuncak. Dan pada hari ini ada 5 buah negeri di Amerika telah menggunakan gold coin sebagai menggantikan duit kertas dolar Amerika. Bermakna masa depan dolar adalah murah dan masa depan dinar dan dirham adalah cemerlang. Dan saudara-saudari jangan lupa satu hadis Nabi SAW. Saudara-saudari boleh baca dalam satu buku yang ditulis oleh seorang ulama India, pun ada kupasan di situ. Kalau tak silap saya diriwayatkan oleh Miqdad, bahawa nanti sampai satu masa tidak ada yang berharga bernilai kecuali dinar dan dirham. Dan kita flashback balik dalam Al-Quran, dalam sejarah tamadun manusia. Wasyaruhu bithamanin bahsin darahim. Mereka telah menjual Nabi Yusuf dengan harga beberapa dirham sahaja. Bermakna dirham telah digunakan sebagai medium transaksi ribu tahun sebelum Nabi Muhammad SAW. Bahkan mungkin tamadun manusia telah mengenali dinar dirham pada tahap-tahap awalnya lagi. Wasyaruhu bithamanin bahsin darahim. Nabi Yusuf kita semua tahu dia dilahirkan di Palestin, tetapi dia menjadi raja di Mesir. Bagaimana proses politik ini berlaku? Ialah kerana kekanda-kekandanya telah mencampakkan beliau dengan tak berbaju ke dalam telaga yang dalam. Macam mana dia tak berbaju? Kerana baju tersebut telah digunakan sebagai bahan bukti autentik yang tulis bahawa beliau telah dimakan oleh serigala ataupun oleh harimau. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Abang-abangnya telah membawa baju yang autentik dan tulis kepada bapa mereka dan berkata sesungguhnya Yusuf telah dimakan oleh harimau. Dan IGP telah memeriksa baju tersebut, dan baju tersebut adalah baju yang tulis. Ya. Peristiwa bagaimana Yusuf telah dicampakkan dalam telaga tidak diperiksa oleh IGP pada waktu itu. Ya, IGP Mesir lah, bukan IGP Malaysia. Saya hanya imbaskan ini, ambil kesempatan supaya saudara-saudari mengkaji semula cerita Nabi Yusuf AS untuk menjadi polis. Ya, bagaimana Al-Quran telah letak modul supaya dilatih minda orang mukmin dan Muslim mempunyai sense of investigation. Dalam kes Nabi Yusuf, biar saya panjangkan sedikitnya, nanti kita tengok dinar dan dirham sekali. Ya. Dalam kes Nabi Yusuf AS, saudara-saudari boleh lihat bagaimana abang dia yang lebih dewasa sampai hati campakkan adik dia dalam telaga tanpa baju, tak pakai baju. Ada seluar, nasib baik ada seluar, dan saya yakin seluar dalam dia pun mungkin ada, dan seluar dalam dia tak terbalik. Ya, macam dalam kes mahkamah kita ni, didapati bahan spesimen ada di bahagian depan, sedangkan dia telah dikhianati di bahagian belakang. Dan ini agak pelik, ya, agak pelik, dan mungkin dia pakai seluar terbalik masa itu. Tapi dalam kes Nabi Yusuf AS, saya nak stresskan lagi, dia tak pakai baju saja, seluar dia ada. Ya. Baik. Bila Nabi Yusuf dicampakkan, dia berdoa, dan Nabi Yakub juga berdoa, dua-dua berdoa. Dan terlebih dramatik lagi dalam pembentangan bahan bukti autentik ini, adik-beradik Nabi Yusuf yang lain ini, dia sengaja balik lambat, lewat malam. Waja'u abahum isya'an yaqul. Saudara-saudari semua tahu isya'an, waktu isya' lah saya kira kan,
Maknanya dia balik lepas insyaAllah, ya. Wajahu abahum isya'an yakun. Yakun maknanya semua mereka adalah menangis. Maka adalah menangis. Yakun semua mereka dalam keadaan menangis, ya. Tak boleh. Abang-abang dia semua menangis. Dramatik. Depan bapak dia dah balik lambat. Tengah malam, bapak dia tanya, mana Yusuf? Bapak Yusuf dah kena makan. Menangis, ya. Abang dia ada 9 orang. 9 orang menangis. Jadi bukan satu kerja yang mudah nak koordinate 9 aktor boleh menangis bersama. Dalam filem kita hanya 3 aktor saja. Yang ini 9, ya. 3 lagi mudah nak kontrol, Jadi ini 9 menangis. Dan bapak dia tahu kerana bapak dia pun cerdik. Walaupun nampak macam tak cerdik, tengok televisyen, baca surat khabar, tapi sebenarnya dia pun cerdik. Dalam hati dia dah fikir, ada kemunasabah harimau ni, bila dia nak makan anak dia Nabi Yusuf AS, dia buka butang baju satu-satu dan dia tinggalkan baju tu untuk dibawa balik. It's impossible. Kalau dia nak makan sekali dengan baju-baju. Baik, cerita dia panjang. Akhirnya Nabi Yusuf ditemui oleh pedagang-pedagang manusia. Maknanya manusia diperdagangkan sejak dulu sampai hari ini. Sekarang orang memperdagangkan orang Indonesia, Myanmar, lagi Bangladesh, Pakistan, dan ada orang-orang Pakistan di Kelantan yang saya kenali, yang selalu pergi masak rumah saya, masakan Pakistan. Kalau saudara-saudari belum cuba, patut cuba, memang sedap. Telah didaftarkan sebagai rakyat Malaysia. Seorang kawan tu nama Ali, dia cakap Melayu pun tak betul. Ali sudah jadi rakyat Malaysia. Mana IC Ali? IC Ali? IC biru Ali, biru IC. Sekarang kena daftar sebagai pengundi di Bacok. Bagi menang adalah satu orang, ya. Jadi Pakistan yang jual karpet ini sudah jadi rakyat Malaysia. Alhamdulillah, bertambah keluarga kita. Myanmar pun jadi rakyat Malaysia. Pendatang tanpa izin Indonesia jadi rakyat Malaysia. Orang Vietnam jadi rakyat Malaysia. Orang ke Kampuchia jadi rakyat Malaysia. Orang Cina jadi rakyat Malaysia. Meningkat rakyat kita kerana pilihan raya dah nak datang tak lama lagi. Jadi Nabi Yusuf AS yang menarik, dia telah diperdagangkan. Dia telah diperdagangkan dan dijual wasyarauhu bithamanin baksin darahim. Mereka telah menjual beliau dengan harga beberapa dirham semata-mata. Kemudian dalam kes Ashabul Kahfi, tapi akhirnya Nabi Yusuf jadi raja, itu semua kita tahu. Dalam sejarah, dalam penulisan novel, sudah kita boleh belajar bagaimana penulisan novel melalui sirah Nabi Yusuf AS. Intronya menjadi endingnya, ya. Intronya menjadi endingnya. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ini intro cerita. Saya bermimpi matahari dan bumi dan 11 planet sujud kepada saya. Padahal ini akan berlaku 38 tahun kemudian. Saya pun kadang-kadang teringin nak buat novel, tapi masa tak ada. Bagaimana Al-Quran mengajar kita menulis satu kisah, endingnya ditarik ke depan menjadi intro, ya. Dan intro ini mempunyai fakta saintifik. 11 planet. Masa saya belajar sekolah rendah dulu, planet dalam keluarga matahari hanya ada 9. Yang terakhir adalah Pluto. Tapi NASA yang baru kata ada 2 planet baru muncul. Jadi sebenarnya 11. Betul exact seperti mana mimpi Nabi Yusuf 1000 tahun dulu. Bila Nabi Yusuf dijual, kemudian dia diperdayakan oleh isteri bos dia.
Kebetulan Nabi Yusuf handsome, isteri bos dia pun cantik. Wa ghallaqatil abwab. Isteri bos dia ni bila bos pergi office, dia suruh dayang-dayang semua tutup semua jendela-jendela dan pintu-pintu. Bagi tinggal dia dengan Yusuf 2 orang saja. Bagi nampak sentimental dan ada tilam situ. Ya. Tilam situ. Ya. Dan dia cuba pujuk Nabi Yusuf berlakon sikit nak ambil gambar. Dan Nabi Yusuf tolak, ya. Nabi Yusuf tolak dan Nabi Yusuf bergegas nak keluar daripada kamar yang telah sensasikan, ada bau-bauan, ada wangian, ada bunga, ada setup yang baik. Nabi Yusuf minta diri nak keluar. Maka Zulaikha pegang baju dia. Dan oleh kerana Nabi Yusuf bergegas nak keluar juga, terkoyak belakang. Tetapi bila pintu dibuka, perempuan ni terus beritahu orang situ, tolonglah ambil Nabi Yusuf ni pergi hukum dia. Kalau tak masuk TV3 pun tak apalah, pergilah hukum macam-macam mana. Pasal dia dah nak rogol saya. Dan saudara-saudari bayangkan, dalam banyak-banyak tribulasi yang dihadapi oleh Nabi-Nabi, tribulasi tuduhan seksual adalah yang paling sukar untuk ditangani. Kerana secara by nature, orang akan percaya Nabi Yusuf yang tampan dan muda, belum berkahwin, masuk dalam kamar seorang sama seorang dengan seorang perempuan, siapa nak start dulu? Maka secara naturalnya ialah orang lelaki-lelaki start dulu. Jadi nak beritahu kata tidak, Masya Allah, bukan main susah. Tetapi dalam kes ini ada seorang yang ada pemikiran. Wa syahida syahidun min ahliha, maka orang ini memberikan jalan bagaimana isu ini harus dikendalikan.